Hai, Assalamualaikum kepada yang sedang join kita punya live di TikTok dan juga Facebook tiljannah.my. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Hari ni kita nak buat sesi sharing sikit lah. Sesi sharing sikit berkaitan dengan apa? Kalau tengok tajuk dekat situ, sembang santai tentang jodoh. So bolehlah kita bersembang-sembang tentang jodoh. Sebab kita pun memang portal cari jodoh Muslim Malaysia, tiljannah.my kan. Jadi kita nak ajak anda semualah untuk bersembang-sembang, untuk tanya apa-apalah berkaitan dengan jodoh. Mana yang boleh saya jawab, insya-Allah saya jawab kan. Jadi dalam pada kita ni minggu yang agak panas, betul tak? Jumaat, Sabtu, Ahad, sampai hari Isnin pun kita masih orang kata tertanya-tanyalah dengan situasi keadaan kita sekarang, betul tak? Dekat Malaysia ni, siapa yang bakal jadi pemimpin kita dan juga macam-macam lah. Dan juga dalam masa yang sama, kita tetap teruskan kehidupan kita macam biasa kan. Sebab apa, kita ialah sebagai manusia, betul tak? Nak tak nak, macam mana pun pemimpin kita nanti, kita tak jauh beza lah. Mungkin lah masa dengan pemimpin dulu caranya beza sikit je. Yang akan datang ni mungkinlah kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu, just bersedia. InsyaAllah mungkin hari ni akan adalah pengumuman. Mungkinlah memang hari ni akan ada pengumuman siapa yang bakal mentadbir negara kita. Yang penting kita doakan yang terbaik agar kita mendapat pemimpin yang baik lah untuk kata kelangsungan hidup kita kan, yang lebih menjaga rakyat, insyaAllah ya. Okey, jadi berkaitan dengan sembang santai kita, minta tap like kan, dan juga dekat Facebook pun sama juga kan. Saya harap semuanya sihat, gembira, bahagia kan, untuk hari-hari yang mendatang ni. Hari ni ramai yang jangka cuti lah, tapi tak cuti, betul tak? Jadi tak apa, kita teruskan kehidupan macam biasa. Yang mencari rezeki, teruskan mencari rezeki, ikhlaskan hati kita. Sebabnya kita yang nak teruskan kehidupan, betul tak? Apa yang berlaku dalam diri kita lagi penting sebenarnya kan. Okey, Kak Ro, Waalaikumsalam kan. Dan juga di Facebook, Assalamualaikum semua. Semoga sentiasa sihat, sejahtera. Jadi kita nak sembang santai tentang jodoh. Kat depan saya ni, adakah anda sudah bertemu jodoh ataupun masih tercari-cari siapakah calon jodohku? Siapakah yang bakal menjadi pemaisuri hati? Siapakah yang bakal menjadi nakhoda yang akan memimpin diri kita dekat rumah tu sepanjang hayat kita, betul tak? Hari ni akan terjadi sejarah terbaru, betul Kak Rob? Tak tahulah, kita pun berdebar, betul tak? Berdebar, kalau boleh nak buka berita sentiasa kan. Nak tahu apa perkembangan terkini tentang politik Malaysia kita kan. Jadi harap-harap dapat yang terbaik lah. Dapat yang terbaik dan juga yang mampu untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang bagus lah, yang baik, betul tak? Yang menjaga rakyat lah terutamanya kan. Okey, kepada yang baru masuk, Ahmad Telubi dan juga semualah dekat Facebook dan juga TikTok Tiljannah, sembang santai tentang jodoh. Minggu dulu saya ada juga buat sembang santai macam ni tentang jodoh juga. Banyak soalan saya dapat. Saya harap hari ni pun dapatlah perkongsian ke ataupun pertanyaan ke berkaitan dengan jodoh. Sebabnya jodoh ni orang kata satu perkara yang perlu dicari, perlu diusahakan, betul tak? Dia tak datang bergolek macam tu sahaja. Tak adalah dia datang bergolek tiba-tiba jodoh datang. Dia mungkin ada sedikit usaha yang diperlukan untuk memastikan kita bertemu jodoh. Memang betul kat luar sana ada yang duduk rumah je, duduk rumah sahaja, tengok ada orang melamar dia. Tapi mungkin orang tu dah melalui orang tengah, dia pun dah usaha lama-lama, betul tak? Dah usaha dia berkenan dengan kita. Tu usaha daripada pihak dia. Dan juga dia datang mengisi kita. Kita pun ambil masa fikir, terima. Ada yang macam tu mudah, betul tak? Ada juga yang dia macam susah sikit, dia ada masalah sikit kan. Nak cari jodoh pun dia dah rasa macam tak bersedia lah, ataupun dia antara dua, bersedia ke tak bersedia, bersedia ke tak bersedia, nak ke tak nak kahwin. Kalau kahwin sekarang kan, dia fikirlah macam-macam. Kalau kahwin kan, macam ni lah kehidupan aku sekarang ni, aku dah happy lah kali ikut kan. Pergi kerja, tidur malam-malam dia enak je, tak ada siapa kacau kan. Bangun pagi pun siap untuk diri sendiri je pergi kerja. Ni aku tengok akak aku kelam kabut, malam pun tidur tak lena. Pagi-pagi pun pagi-pagi pun kelam kabut sediakan anak, sendiri pun nak pergi kerja juga. Kelam kabut kusut, menyebabkan kita rasa macam
tak ready nak berumah tangga kan. Jadi anda macam mana, apa status anda? Kalau kalau ada yang sudi share dengan kita lah pengalaman masing-masing kan tentang jodoh, tak kisahlah jodoh tu jumpa dari mana, nak kongsi. Mungkin jumpa dekat tepi lift ke, macam dalam drama, betul tak? Mungkin jumpa dekat portal Tijanah. Sebabnya dalam portal Tijanah ni memang banyaklah ribuan calon yang dah bertemu pasangan. Yang tu paling jelas dekat mata saya lah. Tu rezeki lah, rezeki mereka yang join portal ni. Sebabnya dalam portal Tijanah memang ada ratusan ribu calon yang mendaftar, dan juga ribuan calon yang aktif mencari calon. So kalau kat dalam tu kita pun join, mungkin kita berpeluang untuk bertemu calon pilihan hati kita. Sebab banyak calon lah. Dan juga kita boleh berkenalan dengan ramai orang. Apa yang saya boleh kongsi, benda ni walaupun saya dengan Tijanah dah dari 2016, apa yang saya boleh kongsi kat sini, Alhamdulillah 2020 ada ipar saya sendiri berjumpa jodoh dengan calon dalam Tijanah. Sebelum ni kita tengok orang luar je. Orang luar je jumpa calon ramai lah. Tapi 2020 tu adik ipar saya jumpa calon dekat Tijanah juga. Yang adik ipar saya ni duduk dekat KL masa tu. Suami dia masa tu, calon dia duduk dekat Negeri Sembilan. So memang tak pernah jumpa, memang tak ada link langsung lah kalau ikutkan. Tapi dalam portal Tijanah ni jumpa rasa sesuai. Walaupun masa tu 2020, tahu kan, 2020 ni waktu tengah PKP, virus COVID tengah menyeramkan dunia, satu dunia kan. Ramai yang matilah apalah kan. Jadi masa tu terperangkap kat kampung lah apalah. So banyak masa free, kena kerja kat rumah masa tu. Masa tu lah terdetik hati untuk join. Dan juga alhamdulillah jumpa jodoh. Walaupun banyak lah kali ikutkan, rintangan dia memang banyak lah kan. Rintangan dia sebab nak jumpa susah, betul tak? Anda jumpa kat portal Tijanah, lepas tu nak jumpa susah, lepas tu nak merisik, nak berkahwin apa semua, banyak lah. Jadi orang kata dalam tempoh yang singkat juga, walaupun orang kata banyak cabaran, tapi Allah pemudahkan. Jumpa dalam bulan 4, bulan 4 jumpa dalam portal, bulan 8 dah kahwin. Jadi alhamdulillah, tu rezeki lah adik ipar saya kan. Dan juga satu lagi sepupu isteri saya juga pun sama juga. Diam dia jumpa jodoh juga dalam Tijanah. So bagi saya benda ni memang betul-betul terjadilah. Kalau baca kat kisah cinta bertemu jodoh kat portal Tijanah tu, boleh tengok lah. Ramai calon-calon kat situ yang sudi share dengan kita. Waalaikumsalam Zamri Rashidi. Apa khabar? Wani JJ Razali, jodoh dah bertemu tapi rasa macam tak yakin pula pasangan tu nak ke tak. Sebab sekarang tengok macam tidak beria nak kenal, apa perlu saya buat? Betul lah, sebabnya kita nak kata berkahwin ataupun kita nak berpasangan, kita kena ada, orang kata apa, kena ada komitmen, betul tak? Kena ada komitmen, kena ada keinginan daripada kedua-dua belah pihak. Kalau sebelah pihak je, kita je beria nak kat dia tu respon macam nak tak nak je. Jadi tu mungkin tanda-tanda dia belum cukup serius lah. Kalau kedua-duanya, kita dah boleh bincang ke arah perkahwinan, kita dah boleh dah rasa macam dia pun bersungguh-sungguh nakkan kita. Jadi mungkin itu nampak tanda yang kita ni boleh ke arah perkahwinan secepat mungkin. Nak kenal keluarga. Tapi bila ajak kenal keluarga pun macam tak nak, betul tak? Macam tak nak kenal keluarga, macam sekadar nak berhubungan. Lepas tu esok dah hilang dah. Tak jumpa dah, tak ada berhubung dah, macam main-main lah. Nampaklah kita pun perasan lah, dia pun tak bersungguh-sungguh nak kawan kita. Jadi mungkin kita perlu kaji balik hubungan tu macam mana. Tanya dulu dengan dia serius-serius. Kalau betul-betul kita nak merancang ke arah yang lebih mendalam lagi lah. Kalau dia kata dia pun belum ready, banyak alasan apa semua, itu mungkin tanda-tanda dia pun tak serius dengan perhubungan tu. Nak pula kalau kita yang sedang bersungguh-sungguh, betul tak? Kita tengah sungguh-sungguh nak cari calon, tapi dah dapat calon ni macam Cik Wan ni, rasa dia macam main-main pula. So kita tak nak lah macam tu. Kalau boleh kita just decide lah, buat keputusan untuk hubungan tu diteruskan ataupun tidak. Kalau dia pun main-main, kita pun termasuk dengan main-main dia kan. Kita just layan je main-main. So mungkin kita yang rugi nanti. Masa rugi. Satu, umur kita akan semakin meningkat, dan juga kita punya kehidupan, mungkin kita punya keperluan pun dah semakin bertambah, betul tak? Semakin hari semakin meningkat usia kan. Jadi kita perlulah buat keputusan yang sebaik mungkin. Kalau dia kata tak nak, dia kata tak serius pun, lebih baik Cik Wan ni buat keputusan yang baik lah, untuk move on ke
dan juga sebagainya. Saya tak boleh dah bagi jawapan kan, tapi bagi saya kena ada kata putus. Selagi tak ada kata putus, Cik Wani pun akan sentiasa tertanya-tanya lah, dia nak kat aku ke tidak kan, dia serius ke tidak kan. Better tanya kat dia. Kalau dia kata okey nak teruskan, minta dia kerjasama lah. Tunjukkan bukti kesungguhan dia. Ni baru belum kahwin kan. Bila dah kahwin nanti, kita lagi besar tanggungjawab, lagi besar komitmen. Jadi pentinglah untuk kita saling bagi kerjasama. Dua pihak memang perlu ada kerjasama. Nak pula bila dah kahwin nanti, keputusan apa yang kecil pun kadang-kadang, keputusan yang kecil pun kita perlu ada keputusan bersama. Perlu ada perbincangan, perlu ada dua belah pihak, suami dan juga isteri. So tu benda yang penting lah. Okey, dekat TikTok Tijana, kalau ada yang nak tanya-tanya soalan, nak tanya-tanya apa-apalah, nak tanya-tanya berkaitan dengan portal kita ke, nak tanya tentang jodoh ke, tanya pendapat ke, bolehlah, boleh bertanya. Saya insya-Allah saya cuba jawab. Mana saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Sebabnya kat dalam kehidupan kita ni memang tak dapat lari lah kan. Setiap manusia tu memang bila sampai masanya, walaupun pada awalnya tak nak kahwin, malaslah nak fikir pasal jodoh ni kan, tapi tiba-tiba kita dengar dah kahwin lah. Tiba-tiba kita dengar dia dah nak jumpa jodoh dah, tengah usaha cari jodoh apa semua. Jadi tu setiap orang berbeza, betul tak? Setiap orang berbeza, dan juga cara kita mungkin tak sama dengan orang lain. Kalau kita mungkin jumpa jodoh dekat tempat lain, tempat yang kawan-kawan universiti ke, kawan-kawan dekat rumah ke, kawan kerja ke, tapi ada orang dia jumpa melalui orang tengah. Dan juga Tijanah pun merupakan salah satu orang tengah lah. Kita boleh katakan Tijanah ni merupakan orang tengah untuk menemukan calon-calon dalam yang masuk dalam portal ni. Kalau tak masuk dalam portal, macam mana nak jumpa, betul tak? Kat sini ramai calon, jangan ramai mata sudah. Sebabnya memang kita boleh jumpa ramai calon. Ramai calon yang boleh, yang sesuai, yang mungkin sesuai dengan kita lah. Terima kasih Cik Huda bagi like. Yang lain pun sama jugalah, boleh tap-tap like ke, dan juga boleh tanya-tanya soalan. Kita sembang-sembang tentang jodoh lah, kan, tentang jodoh. Nak sembang pasal politik dah ramai sangat dah orang cerita pasal politik. Jadi kita bincang tentang jodoh je, yang sesuai dengan portal Tijanah.my ni. Jadi sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya terus. Saya nak kongsi lah, sebabnya saya tertarik dengan kisah cinta bertemu jodoh kat portal Tijanah.my ni, yang paling baru sekali lah. Paling baru dibagi kat kita lah. Sebabnya dekat Tijanah ni ada yang jumpa jodoh, dia terus bagi tahu admin. Dia terus bagi admin, minggu depan nak kahwin, bulan depan nak kahwin, 2 bulan lagi nak kahwin, sekarang dah bertunang. Tapi ada juga yang kadang-kadang dah setahun berkahwin, dia dapat email daripada kita kan, barulah dia teringat nak tutup akaun dia dekat Tijanah. Jadi macam Cik Herman dan Maizura ni pun dia kahwin pada tahun 2022 bulan Mei. Jadi baru lebih kurang berapa bulan je, lebih kurang 6 bulan, 5 bulan 6 bulan macam tu je dia berkahwin. Alhamdulillah, tahniahlah kepada Encik Herman dan juga Puan Maizura ni. Cantik, duduk kat Pelami kan, pakai baju purple, baju songkit kan. Boleh tengok dekat portal lah. Apa yang saya nak kongsi lah, saya, Maizura dan pasangan Herman bekerja dalam sektor swasta. Masing-masing sibuk dengan urusan kerja sehingga tiada masa untuk berfikir mencari jodoh. Betul tak? Itu realiti sekarang, betul tak? Realiti sekarang memang sibuk dengan kerja, terlalu terkejar-kejar tentang kerja. Ni bukan cakap orang je, kita sendiri pun kadang-kadang tak dapat nak nafikan. Kesibukan terhadap kerja menyebabkan kita ni tak sempat pun nak fikir tentang jodoh. Sebab tu ramai yang masuk Tijanah ni, kita tanya balik, kenapa cik baru tahu ke tentang portal Tijanah ni? Betul lama dah tahu tapi sibuk sangat lah, balik rumah penat-penat tak sempat dah. Tapi lalas bila lama-lama je dia join. Bila join dia dah free sikit, dia join dan juga mulalah dia mencari. Sebab apa? Bila cari dalam Tijanah ni sebab hujung jari, betul tak? Hujung jari sahaja dia boleh tengok calon-calon, dia boleh berkenalan kat situ. Ni sama dengan Cik Maizura ni. Dia kata apa? Saya mula mendaftar dengan Tijanah pada Februari 2021 sebabnya terlalu kerap lalu iklan dekat Facebook saya. Betul lah tu. Kita buat iklan kat Facebook kan. Facebook kita buat iklan, so dekat situ orang boleh tahu wujudnya portal Tijanah.my. So macam Cik Maizura ni sama jugalah. Dia baca dan juga dia berhasrat nak join. So dia join dekat situ bulan Februari 2021. Daftar. So dia kata kat sini susah juga nak jumpa jodoh dengan calon pilihan yang serasi. Sebab
mungkin saya terlalu memilih. Ni apa yang dia cakap lah. Mula-mula memang susah. Betul lah. Satulah bagi saya dah tak kisah lelaki ke perempuan. Kalau nak cari jodoh dalam portal ke kat luar ke, memang bagus, memang penting untuk kita buat senarai kriteria yang kita nak. Betul tak? Kita sesuai, kita bagus sangat kita buat senarai kriteria. Calon macam mana yang kita nak, kerja apa, yang shift ke, yang office hour ke, tu semua impian setiap orang. Tak salah pun kita buat kriteria tu. Nak orang yang macam mana, tinggi daripada kita, rendah daripada kita, nak yang apa ni, yang pendidikan macam mana, nak yang negeri asalnya macam mana, nak yang negeri menetapnya kat mana, kerjanya apa. Kita letakkan kriteria macam tu. Tapi andai kata kita jumpa dengan seseorang dan mungkin kita tak dapat calon tu tak dapat memenuhi 10 kriteria yang kita tetapkan tu, mungkin kita ambil 5 je. 5 kriteria tu, kriteria utama tu dah ada pada dia. Cubalah untuk berkenalan. Mungkin itu yang paling sesuai dengan kita. Sebabnya kriteria banyak-banyak bukanlah tak bagus langsung, bagus, tapi bimbang kita lah menyekat peluang kita untuk berkenalan dengan orang lain dan juga untuk berkahwin dengan tempoh yang terdekat. Betul tak? Kita terlalu milih lah, mungkin kita terlalu selektif, terlalu tapis sangat, menyebabkan susah lah. Orang nak kenal dengan kita pula tolak. Sedangkan mungkin itu peluang untuk kita berkahwin lah. Dan juga macam kata Puan ni tadi, dia kata saya pun berehat lah sebabnya tak jumpa jodoh kan. Dia berehat sementara, lepas tu bulan Ogos dia aktif balik. Dia aktif balik akaun, kemudian adalah dia terima salam dan juga dapatlah jawapan tu, dan juga kedua-dua macam tiba-tiba kan, tiba-tiba rasa macam satu semangat lah untuk berhubung. Dua-dua pihak ada kerjasama. Yang lelaki pun hubung, yang dia pun reply, saling bermesej macam tu, menyebabkan dia ke arah perkahwinan dah. Dia kata berdua serius untuk menghalap perhubungan. Dan juga, tapi macam saya cakap tadi, ada ipar saya pun sebab Covid juga kan. Ni 2021 pun sama juga, masih PKP lagi. Dia kata memang terhad lah, nak datang jumpa family pun susah. Tapi pada Disember 2021, yang lelaki ni, Herman ni, datang ke rumah bersama ibunya untuk bertemu dengan ibu bapa saya. Ni kali pertama ni. Kali pertama terus bawa mak datang jumpa dekat rumah yang wanita ni. So bila pergi je, tak sangka terus merisik dan juga meminang saya pada masa tu. Jadi mungkin masa tu dia dah istiqarah ke kan, sebab dah berkenalan macam tu, dia rasa macam yakin dan juga dia teruskan niat dia untuk berminang pasangan dia ni. Dan juga kedua-duanya setuju. Dia nampak macam dipermudah kat situ lah, walaupun yang susahnya nak berjumpa, tapi bila berjumpa tu terus selesai masalah, sebabnya merisik dan juga bertunang sekali lah. Dan juga dia dapat melangsungkan perkahwinan dia pada tahun ni lah, 6 Mei 2022. Hari yang sangat bahagia buat kami, sebab selamat diijak kabulkan. Saya bersyukur sebab dikurniakan suami yang sangat baik, jujur dan ikhlas mencintai saya. Semoga kami bahagia terjana, amin. Buat yang masih mencari jodoh, berusahalah dan jangan putus asa. Itulah. Ni nasihat orang yang dah jumpa jodoh ni, biasanya akan nasihat yang sama lah. Dia nasihat kepada orang lain supaya jangan putus asa. Sebab dia pernah lah, macam puan apa tadi, Maizura. Puan Maizura ni cakap tadi, dia kata dia macam hampir macam putus asa lah kan, bila tak jumpa jodoh kat dalam portal Tijanah tu. Dia off sekejap, dia rehat sekejap. Tapi bila on balik, terus terjumpa jodoh. Terus terkahwin sekarang ni kan. Jadi dia kata berusaha dan juga jangan putus asa, baiki diri, banyakkan doa dan ikhlaskan hati untuk menerima jodoh yang telah tertulis. Jadi itulah kisah Puan Maizura dan juga Encik Herman kita ni. Seronoklah kalau kita kan, tim Tijanah ni, MMA ni, kalau dapat kisah cinta, dapat dia mesej saya dah kahwin dengan macam Tijanah sekian, alhamdulillah kita seronok sangat-sangat. Sebab apa? Maknanya kata portal ni dapat bantu mereka lah untuk bertemu dengan calon yang dicari kan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk kan, macam Puan Maizura dengan Encik Herman ni terlalu sibuk, mungkin nak cari jodoh kat luar tu tak sempat. Kerja pun kerja je lah, fokus kerja, balik kerja dah duduk rumah dah. Yang perempuan lah biasanya dah tak keluar pun sekejap-sekejap macam tu je. Jadi dia punya skop untuk berkenalan dengan orang tu terhad. Betul tak? Mungkin bekerja pun dalam office pun tak ramai sangat. Contoh dalam 10 orang macam tu. So pilihan tu tak banyak. Tapi nak dapat pilihan banyak, memang pergi kat portal Tijanah, boleh tengok seramai mungkin calon yang ada kat situ.
Mana kita berkenan, cubalah kenal dan juga jangan terlalu memilih, dan juga ingat kalau ada calon-calon yang nak kenal kita try dulu, dan juga kita tapislah mana yang sesuai dengan diri kita kan. Kita bagi peluang dulu untuk diri kita untuk saling berkenalan. Jangan terus dah baca je profil dia dah bagi salam kita baca profil, tak nak aku dengan dia ni. Tu macam tu. Cubalah, mana tahu itu jodoh yang terbaik untuk kita kan. Tu kisah Encik Heman dan Puan Maizura dekat TikTok. Nur Hayati Zainul, macam mana nak tahu dia suka kita tapi jarang-jarang mesej, tiba-tiba mesej tu, lepas tu senyap, rasa was-was pula. Ni kes dia sama dengan Cik Wani dekat Facebook ni, Cik Yati, kan. Sebabnya dia macam orang kata nak ghosting pun dia juga kot. Dia macam mesej jarang-jarang, lepas tu hilang, lepas tu ada balik kan. So macam saya cakap tadi, memang penting untuk bagi kata putus lah. Kalau kita sendiri kita rasa serius untuk hubungan tersebut, kenapa kita nak biarkan orang yang datang. Kadang-kadang yang datang ni menyinggah, betul tak? Menyinggah untuk bagi kita pengajaran, pengalaman dalam perhubungan. Tapi kalau orang yang kita jumpa ni betul-betul serius, dia pun bersungguh-sungguh nak berkawan dengan kita, bila kita cakap tentang perancangan perkahwinan pun dia macam ada perancangan tu, mungkin itu nampaklah lebih serius. Bawa jumpa keluarga ke, tu antara tanda-tanda lebih serius lah. Kalau sekadar mesej, lepas tu hilang lama, mesej balik, kita pun rasa was-was. Lebih baik kita tanya pada dia, adakah dia serius untuk teruskan hubungan tersebut. Kalau dia macam pun, dia kata, satulah, kadang-kadang kita kena faham, terimalah kenyataan tu walaupun ia pahit, betul tak? Walaupun pahit, walaupun kita tak tahu status kita macam mana. Kita nak tahu dia suka kita tidak, nak terus hubungan kita tidak. Jadi kita kena ni lah, communicate dengan dia, tanya dia macam mana. Kalau dia rasa macam dia nak kat kita, mungkin ada kesungguhan tu lah. Kalau sekadar-sekadar je kan, macam ada tak ada je, mungkin lah tak ada kesungguhan kat dia, kita pun tak boleh nak cakap apalah. Kita buat je keputusan untuk kita teruskan. Nak pula kalau kita yang betul-betul tengah cari jodoh ni. Kalau yang terlalu muda mungkin dah tak kisah sangat kan. Tak apalah, nantilah. Tapi sedar-sedar dah umur 30. Tu kebanyakan berlaku macam tu lah. Sedar-sedar dah 30 lebih kan. Daripada perkataan tak apalah, nantilah, fokus kerja dululah. Dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi sedar dah 35 lah. Ramai macam tu kawan-kawan saya umur 34. So kawan-kawan saya macam tu lah. Tak apalah, nantilah, biarlah dulu kan. Tengok beza lah. Memanglah kata buat jodoh ni kita tak boleh nak ni sangat kan, semuanya ketentuan Tuhan. Tapi usahalah untuk cari kan. Dari segi apa yang saya nampak bezanya, dia baru kahwin tapi macam saya kan, anak dah besar, dah darjah 1 dah kata kan. Umur 34 macam tu. So beza dia jauh beza lah. Nanti mungkin setiap orang ada timeline dia sendiri, betul tak? Garis masa kehidupan dia sendiri. Tapi yang kita nampak dia sudut macam tu lah. Nanti macam saya lah umur 34, ada baby pula seorang kan. Kita pun malam dah nak tidur lena lah. Bayangkan umur 34 baru kahwin, baru nak dapat anak pertama, baru nak ada pengalaman jadi seorang ayah. Jadi mungkin cabaran dia lebih besar lah dengan kita punya tenaga. Tak sama macam umur 20 lebih dulu, betul tak? Macam saya dapat anak umur 26, 27. Dia dapat anak mungkin umur 37. Beza, betul tak? Jadi kita semua kena fikirlah benda-benda macam tu. Kadang-kadang memang ada orang dia fikir dia tangguhkan kahwin, biarlah terlalu sibuk lah. Kadang-kadang benda tu yang menyebabkan kita banyaklah benda yang kita terlepas. InsyaAllah ya. Jadi itu pendapat saya lah kan, pendapat peribadi dan juga pengalaman saya. Wani dah berbincang nak kahwin, tapi saya tengok dia macam berubah sikit, tidak bersungguh dah. Padahal mula-mula dia yang bersungguh. Jadi saya bersungguh. Ini jadi tanda tanya pada diri saya sendiri, apa perlu saya tanya pada dia. Tapi betul lah Wani kan, bila dah situasi macam ni, dia kalau baru berkawan, baru bincang nak sebut-sebut pasal kahwin tu mungkin lain. Tapi ni dah bincang nak kahwin, tapi dia macam ada perubahan. Jadi bagi saya lah, ni pendapat saya sendiri. Mungkin boleh tanya terus pada dia lah. Boleh tanya terus pada dia macam mana status hubungan ni. Apa status hubungan kita ni kan. Kalau dia betul-betul bersungguh nak kahwin, ke arah perkahwinan, bolehlah bagi masa kat dia. Mungkin dia perlukan masa, mungkin dia ada masalah, betul tak? Kita tak tahu, mungkin dia pun tak sanggup cerita kat kita lagi. Bagi masa kat dia. Tapi yang penting tahu dululah, dia serius kita dengan kita. Kalau dia pun dah tak bersungguh,
tak nampak pun, dia pun respon pun dah tak nak kan. Kita bagi masa pun macam tu juga. Mungkin boleh bagi tempoh 2 bulan, 3 bulan, bagi dia lapang kan. Contoh kalau dia ada masalah lah, kemudian cuba balik serius ada hubungan tu. Tapi kalau dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan pun sama juga, dia pun macam tak ada hint pun nak ke arah perkahwinan, nampak dia tak bersungguh-sungguh langsung, tak tahulah, mungkinlah itu adalah tanda-tanda, mungkin itu adalah tanda-tanda mungkin tak apa, hubungan yang tak menjurus ke arah perkahwinan lah. Itulah antara soalannya macam itulah kan, tanya dia ada masalah ke. Jika ada masalah, bagi dia ruang masa lah, ruang masa dan juga ruang untuk diri dia settlekan masalah tu dulu. Kalau tak ada masalah macam tu, macam biasa, cuma dia tak nak serius pada perhubungan, nak buat macam mana kan? Maknanya mungkin dia pun tak serius, kita pun nak buat apa kan? Kita pun mungkin kita fikir nak ada target kita sendiri, nak kahwin pada tahun 2023 contoh, hari raya nanti kan, bulan 4, bulan 5 katakan, lepas raya kan. Jadi kita kena ni lah, bagi saya memang betul kena ada kata putus lah Cik Wani. Kena ada kata putus daripada dia. Sebabnya dah bincang nak kahwin, tiba-tiba senyap kan. Macam something lah, ada sesuatu kat situ. Yang kita tanya dululah tahap status hubungan tu kan. Alright, jadi itu tentang Cik Wani kita. Yang lain, terima kasihlah sebab sudi menonton sampai sekarang, dah 12.50. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi sebelum saya habis. Jadi saya haraplah semoga yang menonton live ni dapatlah sesuatu kan. Dapatlah sesuatu walaupun tak banyak lah benda yang saya sampaikan. Tapi bagi saya, dari testimoni kisah cinta Tijanah tadi tu, Puan Maizura dan Herman ni, bagi saya antara poin penting kat situ itulah. Satu, sebab sibuk, dia macam Tijanah, dia dah ada solution dia dah, sebab sibuk kan. Kemudian dia agak sedikit putus asa sikit sebab dia kata susah nak dapat jodoh. Tapi tak apa, dia positif, dia rehat je, dia tak terus tutup akaun. Dan dia join balik, dia aktif balik bulan Ogos. Sekejap dia jumpa pula jodoh dah, Alhamdulillah. Sebab tu lah kadang-kadang kita tak tahu, sebab calon kita memang hari-hari ratusan calon yang masuk kan, ratusan calon baru yang masuk. Jadi kat situ mungkin kita boleh nampak lah, hari ni mungkin calon yang dah ada tu tak sesuai, next month kita aktif balik, oi ada calon-calon baru, kena-kena dah jadi suami dia sekarang ni. Ni yang berlaku pada Puan Maizura lah. Dan juga cabaran Covid masa tu dia berjaya hadap. Kalau susah nak jumpa, tapi sekali jumpa, rupanya lelaki tu terus meminang dia untuk berkahwin, bawa mak terus. Tu rezeki dia kan. Dan juga dah kahwin dah bulan Mei baru ni. Dan juga dia kata apa, jangan putus asa lah. Jangan putus asa, jangan terlalu memilih. Tu pesan Cik Maizura lah. InsyaAllah semoga anda semua turut kata direzekikan untuk bertemu jodoh yang baik-baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga kita semualah bila dah kahwin nanti, semoga dapat jadi pasangan yang baik, betul tak? Pasangan yang baik kepada pasangan kita dan juga keluarga kita, insya-Allah ya. Alright, sama-sama Cik Wani kan. Terima kasih sebab sudi bertanya soalan Cik Wani dan juga yang lain lah dekat TikTok ni pun. Terima kasih sebab ada bersama saya sepanjang sesi live pada tengah hari ni lah. Saja nak sembang-sembang kan. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi, saya dah off live ni, boleh end live ni boleh tanya dekat kita punya WhatsApp Tijanah, ataupun boleh PM dekat kita punya Facebook, dan juga dekat IG, ataupun PM dekat kita punya portal tu lah, boleh tanya soalan dekat situ. Ya, insya-Allah nak minta pendapat admin ke, boleh WhatsApp je kita. Dan juga kalau rajin bukalah portal Tijanah, boleh baca kisah cinta kat situ lah. Dan juga boleh juga tengok video-video inspirasi dekat YouTube Tijanah.my. Situ pun ada juga kita masukkan video-video pasangan kita yang dah bertemu jodoh. Banyak tempat lah boleh temui kita, insya-Allah ya. Alright, jadi saya rasa itu sahaja. Dan nak pukul 1 dah pun, saya harap semua dapat sesuatu lah, walaupun tak banyak, dapat sesuatu. Dan juga kita pun dah nak solat Zuhur sekejap lagi. Tunaikan solat Zuhur dengan sebaik mungkin, secepat bila waktu, dan juga selamat menjamu selera lah untuk makan tengah hari di tempat masing-masing kan. Alright, jadi kita jumpa lagi untuk sesi live yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.